Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, bertemu kita lagi di kelas online subjek Tauhid atau Akidah. Semoga semuanya dalam keadaan sihat. Okey, kita sambung kita punya mata pelajaran hari ini berkaitan Allah bersifat iradah. Bahagian keberapa dah? Bahagian yang keempat. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini iaitu yang pertama, tujuan beriman dengan sifat iradah. Yang kedua, akibat mengingkari sifat iradah Allah. Dan yang ketiga, perbezaan iradah Allah dan kehendak manusia. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, kita akan pergi tujuan beriman dengan sifat iradah. Okey, apa tujuan kita ataupun kenapa kita kena percaya dengan sifat kehendak Allah ni. Okey. Okey, yang pertama, redha dengan iradah Allah. Okey, seterusnya sabar menghadapi ujian Allah. Iman menjadi kuat. Berkeyakinan. Okay, dan yang terakhir, tidak putus asa. Okey, balik kepada redha dengan iradah Allah. Okey, redha dengan iradah Allah maksudnya redha. Apa maksud redha? Iaitu kita menerima segala ketentuan atau kehendak dengan senang hati. Maksudnya kita tak ada rasa macam kenapa kita nak salahkan kehendak Allah. Kita rasa macam hati tak tenang. Seeloknya kita redha dengan kehendak Allah ataupun ketentuan Allah ni. Ni semua ada sebenarnya hikmah yang akan berlaku. Sebab tu kita terima sahaja. Kerana akan ada hikmah selepas itu. Nak katakan perkara yang baik akan berlaku selepas itu. Okey. Okey, yang kedua. Jadi sabar. Sabar menghadapi ujian. Okay, Allah sangat suka hamba ni yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar ni tak semua ada sifat sabar. Apa-apa mesti akan rasa macam menyalahkan kehendak. Contoh ayat. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa turunnya hujan? Itu semua adalah kita menyalahkan kehendak Allah lah. Jadi apa-apa kena bersabar. Lagi-lagi dalam ujian Allah. Tak semestinya ujian tu kecil ataupun besar. Kena juga sabar. Okey, dan yang ketiga, iman kita menjadi kuat. Okey, betul. Bila kita percaya, bila kita redha, kita dah sabar, iman kita akan menjadi kuat. Sebab apa? Sebab kita yakin segala ketentuan dan kehendak Allah ni pasti akan berlaku sesuatu yang baik. Jadi iman kita pun akan sentiasa kuat dan berterusan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, dan yang keempat, berkeyakinan. Okey, lepas kita dah redha, kita dah sabar, iman kita pun menjadi kuat. Jadi bertambahlah lagi kita punya keyakinan. Keyakinan kita selepas kita dah dapat balik semangat kita kan, kita dah redha dengan kehendak Allah. Jadi keyakinan kita untuk teruskan kehidupan kita. Okey, dan yang terakhir, tidak putus asa. Ya, betul. Jangan kita putus asa. Jangan cakap, kenapa semua jadi pada aku? Kenapa tak aku je yang contoh, kenapa tak aku je yang jadi macam tu? Tak boleh. Jangan mengharapkan benda yang bukan-bukan. Okey, seterusnya akibat. Akibat mengingkari sifat iradah Allah. Akibat ni adalah kesan buruk bila kita ingkar
Bila kita tak terima sifat kehendak Allah. Okay, yang pertama, lupa diri. Okay, yang kedua, merosakkan iman. Ketiga, sombong. Keempat, putus asa. Kelima, malas berusaha. Dan yang keenam, suka menyalahkan orang lain. Okay. Dah tentulah ini adalah perkara-perkara yang kesan buruk yang kita sepatutnya kena elak. Okay, lupa diri. Bila kita rasa kita macam tiada pengharapan kan. Maksudnya kita tak terima kehendak Allah ni. Jadi kita pun lupa sebenarnya siapa yang menentukan segala ketentuan. Siapa yang menjadikan ujian tersebut. Kalau bukan Allah. Dah tentulah Allah yang menjadikan ujian tersebut. Bukan saja-saja je. Jadi, jangan kita lupa diri. Okay, dan yang seterusnya merosakkan iman. Dah tentu, bila kita tak yakin, bila kita tak percaya, ni semua adalah bukan ketentuan Allah ni. Apa lagi? Merosakkan iman. Awak tahu tak, rosak tu maksudnya dah rosak. Kalau barang dah rosak, kita tak pakai kan. Apatah lagi, iman kita. Sangat bahaya bila iman kita rosak. Okey. Dan yang ketiga, sombong. Sombong. Bahaya juga ni sombong. Sebab apa? Kadang tu ketentuan Allah, sebagai contoh, dalam peperiksaan lah. Kadang tu, ada yang gagal. Ada yang Allah nak bagi A. Kan? Jadi, awak pun sombong lah. Oh, ini semua adalah hasil tangan aku. Ini adalah semua penat lelah daripada aku. Sebenarnya itu adalah daripada Allah. Allah bagi kita gagal lah. Allah bagi kita cemerlang lah. Itu semua adalah kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Okay? Okay, seterusnya putus asa. Bila kita tak yakin dengan kehendak Allah, kita mudah putus asa. Nak duduk sorang-sorang, rasa macam nak melakukan perbuatan yang tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab dah putus asa. Dah macam tak ada harapan. Okay, seeloknya jauhkan. Okay, seterusnya malas. Malas berusaha. Ni lagi lah. Sepatutnya kita kena ikut yang contoh tadi kan. Redha, sabar, yakin, tidak putus asa. Yang ni langsung tak ada usaha. Malas nak berusaha. Dan Allah ada kata, kita kena usaha. Kalau kita hanya mengharapkan hanya menunggu tanpa usaha pun Allah tak akan bagi. Sebab tu kita kena usaha. Usaha dengan macam mana? Berdoa. Okey. Dan yang terakhir, suka menyalahkan orang lain. Ni lah dia. Macam tadi Ustazah bagi contoh kan. Contoh macam kemalangan. Okay, motor dengan kereta. Kita salahkan yang kereta tu. Ni semua salah kereta lah ni. Apa jalan elok ni semua salah kereta. Menyalahkan orang lain. Padahal, kita janganlah salahkan orang lain. Ini semua adalah kehendak Allah. Kita tak boleh nak salahkan orang lain. Okey? Okay, itulah di antara akibat mengingkari sifat iradah Allah. Okay, seterusnya yang terakhir perbezaan. Okay, kita nak bezakan iradah Allah dengan kehendak manusia. Apa bezanya kedua-dua ini? Okay, iradah Allah, kehendak Allah pasti berlaku. Iradah Allah pasti berlaku, tiada sesiapa yang boleh menghalang kehendak Allah. Kehendak manusia mungkin berlaku. Kehendak manusia tidak semestinya terlaksana. Ini bergantung kepada iradah Allah. Manusia tak boleh nak tentukan sebagai contoh, okay, kita ni pandai. Kita tak boleh nak tentukan kita ni pandai sebab semuanya kita mengharapkan kepada Allah. Kita mampu hanya berdoa sahaja kepada Allah. Doa bahawa ya Allah, berikanlah aku ilmu yang
taat, berikanlah berikanlah kepandaian kepada aku, sebagai contoh. Okey, iradah Allah yang kedua tidak terbatas. Iradah Allah tiada batas dan sempadan. Kehendak manusia terbatas. Kehendak manusia mempunyai batasan kerana manusia tidak kekal. Okey, ingat perbezaan antara kedua-dua ini. Okey, itu saja. Syukran jazilan. Alhamdulillah, semoga penerangan ini dapat membantu kamu untuk memahami tajuk Allah bersifat iradah dan dapat membuat latihan di Google Classroom. InsyaAllah semoga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.